Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam hujung minggu. Apa khabar anda semua? Saya mendoakan agar sihat walafiat. Apa khabar saudara Junaidi Hakim di Facebook, saudara Jeff di TikTok, SZNI, saudara Hasan Kiki, saudara Puan Hasanah, Rosli Mimiah, Cik Norlia, saudara Rosli Misyah. Itu juga saudara Syah Ibrahim, saudara Azmi Nordin, Zamari Elsi, Azrul Jalil yang saban malam menemani saya. Saya terima kasih saudara Jack Jimmy. Bakal jenazah hadir selalunya. Salam Tok. Balon Tok. Sabar ya. Saudara Abdul Hamid, Puan Syarifah Hafifah, Sofian Aziz, apa khabar Yan? Moga sihat di Kelang. Saya mendoakan Yan berbahagia bersama keluarga. Jaga anak-anak elok-elok Yan. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Baharudin Harun, saudara Muhammad Sobri Ismail, Azmi Nordin daripada Bagan Datuk, saudara Aimah Map, saudara Saiful Anwar, Tok Suwira, Samsul Anwar. Begitu juga saudara Saddam Syuhana, Al-Ridra, saudara Apek Tom, saudara Kuzah, Queen Kasturi, Aisyah, Yusia Diras, Zul Marshall, Super Kamsi, saudara, begitu juga Tailong. Apa khabar Tailong? Kamisan Dahlan, saudara Saleh Abdul Ghani, saudara Rosmini daripada Pontian, Johor. Puan Robidin bersama pasangannya. Doa saya anda berbahagia. Saudara Abu, saudara Zamri Abdullah, saudara Junaidi Hakim, PN Best CEO ditahan. Sabar saudara. Saudara Ramli Karim, saudara Airil Awi, saudara Mutalib, Muhammad Fazil, Hafiz Hazara, saudara Apek Tom, begitu juga dengan Saudara Aidil, saudara Awang Yusof, saudara Muhammad Rozi, Anam Gersik, saudara Muhammad Zaki. Anam Gersik nak tahu, sabar, saya akan beri pencerahan tentang penahanan dan SPRM. Dah mula tu. ABK, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Syed Nazari, saudara Mak Nur Qazi, saudara Tukiran Kitam. Apa khabar saudara Tukiran? Doa saya anda sihat walafiat, saudara. Saudara Alias Abdul Latif dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saudara Muhammad Rizal di TikTok, saudara Muhammad Saad, saudara Apek Tom, saudara Puan Saloma Mursidi, saudara Jaharudin, saudara Mak Rusdi, saudara Muhammad Zaki, Sin Chin, how you, saudara Ibjah. Begitu juga Azali Kasim, saudara Puan Liza Bagan, saudara Liza Bagan, Hamzah Husin. Terima kasih atas doa saudara Arman dari Jerantut, Pahang, saudara Syuhami Tenang, saudara Abdullah Osman. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Ini yang paling penting. Saban malam saya memberi pencerahan ini. Penting saudara untuk kita hayati bersama. Saudara, hari ini hari Jumaat. Kita telah pun menunaikan solat Jumaat, hari yang penuh kemuliaan. Saya mendoakan agar doa anda diterima oleh Allah SWT. Dan hari ini tanggal 6 Januari merupakan hari yang ke-1024, saudara. 1024 hari COVID-19 masih belum usai lagi nampak gayanya. Kerana daripada laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio dari Sri Malaya, katanya, kabarnya bahawa ada peningkatan yang agak ketara. Kerana kemarin 433, semalam dia melonjak kepada 571. Menjadikan jumlah kumulatif yang terkumpul 1024 hari warga kita dijengah oleh virus corona. Warga yang terkumpul dijangkiti oleh virus corona adalah 5,028,794 orang. Tinggi saudara. Bagaimanapun tiada laporan kematian yang saya terima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tak adalah berita-berita sedih. Begini saudara. Tetapi saya lihat dari laporan 571 jangkitan itu, terdapat jangkitan peningkatan di 11 buah negeri. Sementara susut cuma di 3 negeri sahaja. Johor dan Putrajaya, iaitu Johor 20 dan Putrajaya 13 kekal pada angka kemarin. Artinya kemarin 20 di Johor, semalam pun 20 jangkitan di Johor. Begitu juga di Putrajaya 13 jangkitan. Selangor masih lagi kembali pada jumlah peningkatan di mana jangkitannya mengatasi 100, iaitu 191 jangkitan.
Lain-lain negeri, Alhamdulillah masih lagi bertahan di bawah angka 100. Doa saya agar kita dapat berusahalah untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini. Tapi bila peningkatan itu seriau juga, saudara. Musim-musim sejuk begini, musim yang tidak menentu. Paling penting, saudara, jaga kebersihan diri, balik ke rumah, bersihkan diri, mandi dan sebagainya. Barulah kita santuni anak-anak kita. Dan kalau kita berada dalam kumpulan, mungkin hari ini ataupun besok, masih lagi ada ini jamuan, teman-teman kita mengadakan walimatu urus, pastikan anda menjaga penjarakan sosial. Kalau boleh ramai-ramai itu pakailah pelitup muka, saudara. Terutama bila kita menaiki kenderaan awam seperti MRT, LRT, bas dan sebagainya, pastikan anda menggunakan pelitup muka. Berusahalah kita bersama-sama untuk memutuskan jaringan COVID-19, saudara. Ya, saudara Nancy G, saudara Haris Sani, begitu juga saudara Osman Abdullah, saudara Azman Hussein, Hafizan, saudara Hashim Atan, Ben Jetik, Muhammad Yasin, Rara Property, saudara Anan Ahmad, Lenovo, Wan Abi. Saudara, usai saya memberi pencerahan, kita masuk segmen sedikit saja, saudara. Minta izin dalam 2-3 minit saya mewawarkan produk. Ini dalam segmen e-commerce. Pada teman-teman yang masih lagi mempunyai produk, mau saya wawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 011-330-41241, saudara. Al-Azhar memasarkan bakur stanginya, stangi Al-Bakur. Itu macam kemian, dibakar rumah wangi. Begitu juga ini parfum daripada negara Timur Tengah. Sedap, saudara. Parfumnya berasaskan pati kayu gaharu, saudara. Harga murah, tak mahal mana. Boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Andainya anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah. Jangan lupa, saudara. Ada 2 pengarah kanan syarikat bergelar. Datuk ditahan berkaitan isu menara KL. Dah mula dah tu, saudara. 2 pengarah, sekejap ya, saya baca sekejap, saudara. Ini tiba-tiba masuk sini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menahan 2 pengarah kanan syarikat bagi membantu siasatan pembelian saham dan pengambil alihan konsesi syarikat Menara Kuala Lumpur. Individu bergelar Datuk berusia 49 dan 59 tahun itu ditahan petang tadi di pejabat SPRM. Mereka akan dibawa ke Mahkamah Syariah, Mahkamah Magistrat, Mahkamah Syariah pula, saudara. Di Putrajaya untuk permohonan reman di bawah Seksyen 117. Dah bermula dah, saudara. Baik, saudara, masih lagi dalam segmen e-commerce. Kalau anda yang tinggal di Lembah Kelang, mahu buah-buahan, bekalan buah-buahan, harga murah dan sebagainya, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan sebut terus dihantar ke rumah anda. Dan akhirnya adalah Popiah Sira Lady Maria. Ini memang sedap, saudara. Hubungi Nizam di talian 09435-1203. Rasanya sedap, pedas, rangup dan manis serta mengasyikkan bila kita makan, saudara. Itulah seketika segmen e-commerce kita bercampur tadi dengan latest. Ini perkembangan terbaru tadi, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting saya rasakan sebab bila saya membaca kiriman teman-teman, saya lihat ini sesuai untuk kita kongsi bersama. Dan saya nak bagi tahu bahawa saya bukan seorang ustaz maupun seorang pendakwah yang bertauliah. Saya hanya menerima kiriman yang saya lihat, saya baca. Lebih tak ada, saudara. Dan saya lihat bahawa ianya sesuai untuk pengetahuan kita bersama. Kerana, saudara, sebagai hamba Allah, kita dididik oleh Allah SWT bahawa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah. Dan kita sebagai hambanya perlu menerima dengan rela hati. Kita tidak punya hak untuk menolak ataupun mengelak. Kerana firman Allah SWT maksudnya tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan pada dirimu sendiri, melainkan ia tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya
yang demikian itu mudah bagi Allah sebenarnya saudara. Ini dapat kita baca pengertiannya dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Oleh itu saudara, jangan lagi hati kita tergantung pada sebab-sebab yang menjadikan musibab itu. Tapi lihat pada musabbabil asbab. Iaitu penyebab segala sebab. Iaitu Allah saudara. Selagi hati kita masih terfokus kepada sebab-sebab, maka selagi itulah kita akan menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan situasi maupun kondisi yang menyebabkan musibah itu berlaku, saudara. Dan pada ketika itulah, saudara, kalau kita nak salahkan orang, saudara, syaitan akan mula mencelah dengan ayat-ayat putus asa dan kecewa. Umpamanya, jika, seandainya, kalau, ini akan menyebabkan kita kecewa ataupun merasa patah hati dan sedih, saudara. Apabila kita ditakdirkan sesuatu yang negatif berlaku, maka terimalah, saudara. Kita tidak ada pilihan. Kita tidak dapat mengawal arah kehidupan kita. Tapi, kita mampu mengawal kemudi iman. Oleh itu, saudara, cepat-cepat kita menukar daripada yang negatif kepada yang positif dengan menyatakan tentu ada hikmahnya. Bukan menafikan realiti, tetapi menutup pintu hati pada kalimah jika atau andainya. Jangan, saudara, begitu, saudara. Terimalah. Yang baik, kita bersyukur. Yang tidak baik itu, kita bertawakal. Subhanallah. Allah Maha berkuasa atas segala-galanya, saudara. Dua kalimah, jika atau andaian. Andainya itu sebenarnya adalah racun, saudara, kepada kesabaran kita. Jadi, mulalah kita berkata, jika aku tak buat begitu, jika aku tak buat begini, andai itu, andai ini, maka semua ini akan mengurangkan keimanan kita. Kerana Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab hikamnya ada menulis, untuk meringankan kepedihan musibah yang menimpa, hendaklah dikenal bahawa Allah lah yang menurunkan bala itu. Dan yakinlah bahawa keputusan ataupun takdir Allah itu akan memberikan sesuatu yang baik akhirnya, saudara. Tiap-tiap yang berlaku itu ada sebabnya, ada penyebabnya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, bila kita menerima suatu kebahagiaan, bersyukur. Bila kita mendapat musibah, kita bertawakal. Itulah iman yang terbaik, saudara. Terima kasih pada teman-teman kita yang menghantar kiriman pada saya saban hari untuk perkongsian kita bersama, saudara. Saudara Leo, kebangkitan kelas mahkamah. Sabar, saudara. Dan kita santun dulu mutara kata kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Dalam saat-saat di Sabah bergolak, dia masih lagi menghantar kiriman mutiara kata-kata. Katanya, bersyukurlah. Jadilah orang yang baik dengan tidak memandang orang lain lebih buruk dari kita. Jadi kita bersyukur apa yang kita perolehi, punya kita besar. Jangan kita menunjuk-nunjuk ataupun bersikap sombong, angkuh. Kita bersyukur. Dan jangan sesekali kita memandang rendah, memandang buruk pada orang lain. Kerana adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih tak boleh daripada itu, saudara. Bagi saya hanya sekadar memberi peringatan dan mengingatkan. Lebih-lebih lagi, saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar mereka jangan membelanjakan wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh jadi muflis, saudara. Ini kebimbangan saya. Tapi saya yakin pimpinan hari ini tidaklah sebegitu. Mudah-mudahan wang negara itu dijaga dengan baik kerana ia adalah merupakan amanah daripada rakyat untuk pimpinan. Jangan sesekali pemimpin melihat wang itu segala-galanya dan mereka berbelanja tanpa had, saudara. Baik, saudara. Hari ini merupakan hari yang ke-33, saudara, dalam kita punya countdown. Kita melihat 100 hari, countdown 1 hari. Hari ini hari yang ke-33. Terbentuknya kerajaan perpaduan yang motifnya, hasratnya, impiannya, matlamatnya adalah menangani derita rakyat. Itu penting, saya. Dan tajuk bicara kita malam ini, bermulanya era pembersihan. Apa yang saya maksudkan bermulanya era pembersihan dan sebagainya, sabar dulu, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil.
Kata Pak Nazil, makan nasi berlauk puyuh, gulai siakap juga disaji. Sentimen emosi orang Melayu mudah terperangkap santunan puji. Ini dia mengingatkan kita warga bangsa kita. Memanglah orang Melayu ni saudara, bila dipuji, habis cair. Orang Perak kata, cair Yop. Bila kena puji sikit, habislah, cairlah. Dan selalunya di sinilah letaknya masalah. Malahan anak-anak gadis kita kadang-kadang bila dipuji lebih-lebih, cair. Dan bila mereka menjanjikan sesuatu, dipuji kita, kita pun mudah memberi kepercayaan kepada mereka. Tambah Pak Nazir lagi, Kak Minah menyang linang, lengan disinting, lalu menyucinya. Orang pernah terbiasa senang, tidak penting punca hartanya. Ini juga perlu diingatkan, bahawa orang dah biasa senang lenang ni saudara, dia tak peduli sama ada datangnya daripada mana hasil itu. Janji mereka hidup senang lenang. Halal haram tolak sebelah. Terima kasih Pak Nazil atas peringatan dan suntingan pantun yang penuh dengan bidalan, peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan anda memperoleh sesuatu daripada curipan pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil di Perlis. Moga doa saya anda sihat walafiat. Saya suka dengan Pak Nazil ni. Usianya lebih 80 tahun tapi masih terus berkarya. Teruskanlah Pak Nazil. Dan kalau boleh, hati sentiasa tenang dan ceria. Ceria tu saya tengok pantun-pantun Pak Nazil pun kadang-kadang bercakap seorang kahwin. Jangan Pak Nazil, usia-usia begini, sabar. Hai. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, saya sentiasa mengingatkan anda, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan, mahupun culipan, kata-kata yang anda hantar dalam ruangan buku muka saya ini, saudara. Dan saya harap, kalau anda nak menulis sesuatu, gunalah bahasa yang baik dan jangan melanggar isu-isu yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini penting, saudara. Kerana saya tak bertanggungjawab, kerana saya tak mampu memantau semuanya. Ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan untuk memberi informasi, tak lebih daripada itu. Seandainya ada saya punya ulasan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu saja, saudara. Kadang-kadang perkara itu benar, perkara itu benda tak benar dan sebagainya. Saudara boleh anggap untuk kita bersetuju dengan tidak bersetuju. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Jangan sesekali kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak harmonis. Gunakanlah bahasa yang baik, kerana bahasa menunjukkan bangsa, saudara. Kita warga cinta damai. Baik, saudara. Bagaimana saya katakan, hari ini hari yang ke-33. Kerajaan Perpaduan menangani derita rakyat. Cuma saya melihat tulisan sahabat saya, Ketua Penerangan UMNO, Saudara Hisham Jalil. Dia menyatakan bahawa persoalan bagaimana dasar kerajaan yang agak boleh diperbaiki lagi. Jangan berterusan. Itu katanya kenaikan kadar dasar semalaman. Itu OPR, walaupun sebanyak 1%, ia akan menyebabkan bank memperolehi kira-kira 12 bilion ringgit setahun. Itu kalau 1%. Jadi menurutnya ini artinya setiap kali Bank Negara meningkatkan kadar OPR-nya, yang untung adalah bank. Tetapi yang deritanya adalah rakyat. Oleh sebab itu Bank Negara dan Kementerian Kewangan yang kini dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tadi kena hujan sikit. Mungkin agak semua. Mudah-mudahan cepat sihat lah, saudara. Ya? Jadi, berbalik kepada OPR ni, kita mengharapkan agar Bank Negara tidaklah menaikkan kadar OPR hanya kerana disebabkan Amerika naik OPR-nya, kita pun nak naik. Sebab kesannya kepada rakyat. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang meminjam wang daripada bank. Bayaran kereta, kalau selama ini RM500, bila naik OPR 25% ataupun 25%, maka kadar bulanan yang perlu dibayar juga tinggi. Hutang juga tentulah tinggi bila faedahnya tinggi. Begitu juga kalau pembeli rumah ataupun mereka yang buat pinjaman bank dengan kad kredit dan sebagainya. Jadi sebab itu kita mengharapkan, saudara,
Kerana setakat ini puratanya peminjam, contohlah kena bayar RM100 sebulan. Tapi apabila Bank Negara menaikkan OPR, maka ia menaikkan perbelanjaan kita lebih daripada RM100 sebulan. Itu keadaannya. Kita mengharapkan agar adalah keprihatinan di Kementerian Kewangan serta Bank Negara untuk tidak meneruskan kadar OPR itu berlanjutan. Cukup-cukuplah derita rakyat saya. Satu lagi, benda ni saya tak seronok sebenarnya. Sebab menurut Jabatan Kastam, katanya Jabatan Kastam telah pun bersedia sekiranya kerajaan berhasrat untuk melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST. Demikian menurut Ketua Pengarah JKDM, Datuk Zazuli Johan. Bagaimanapun ketika ini katanya belum ada sebarang ketetapan berkaitan cadangan untuk melaksanakan semula GST. Saya cuma mengharapkan nak buat pengumuman tu boleh, tak ada masalah. Tetapi bila sentuh soal cukai ni, seringkali saya katakan saudara, tidak ada sesiapa pun suka bab cukai-mencukai ni. Dan sistem percukaian ini ditentang oleh rakyat zaman Robin Hood dulu. Kerana adanya cukai yang tinggi oleh pemerintah terhadap rakyat, maka lahirlah Robin Hood. Kita tak mahu pula adanya lahirnya Robin Hood Melayu pula bila kita naikkan cukai GST dan sebagainya. Kalau nak buat, boleh. Kita tahu bahawa pendapatan negara, pendapatan kerajaan bergantung pada percukaian. Boleh, tak ada masalah. Tapi pada-pada. Macam dulu kita buat GST 6%. Kalau boleh, nak diadakan semula boleh. Mungkin 3%, 2%. Boleh lah. Dan saya mengharapkan juga supaya Jabatan Kastam menyediakan pegawai yang mencukupi supaya mereka boleh memantau serta memberi penjelasan. Dulu GST ni jadi masalah kerana tak cukup kaki tangan yang menyelia, yang memberitahu sistem GST ini. Walaupun sistem itu baik, tetapi kerana ia tidak mempunyai sistem penyampaian yang baik, akhirnya rakyat memandang serong. Walaupun sistem GST ini lebih baik daripada sistem SST. Jadi saya haraplah agar Kementerian Kewangan, kalau nak mengadakan semula GST, janganlah sampai 6%. 3% tu okeylah, tak ada masalah. SST pun tinggi juga, saudara. Tapi kalau kita buat GST ini, mereka yang berniaga besar-besar ni, saudara, taiko-taiko, mereka tak dapat nak lari daripada cukai. Tapi SST ni boleh lari daripada cukai. Itulah ceritanya sebenar yang kadang-kadang orang tak tahu. Tetapi kerana tidak adanya pegawai penerangan yang tuntas memberi penjelasan berhubung GST, maka jadilah isu politik. Itu keadaannya. Terima kasih Saudara Zul. Hantar saya sekuntum bunga di TikTok. Apa yang anda rasa seronok dengan pencerahan saya ini, boleh, tak ada masalah. Yang penting bagi saya, saudara, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang amat saya harapkan daripada anda sebagai tanda sokongan anda agar kita dapat berterusan bertemu saban malam. Saya akan berusaha, saudara. Badan tak sihat macam mana pun, selagi ada upaya, saya akan bersama-sama dengan anda tepat jam 9.30 malam untuk memberi pencerahan. Saudara? Cuma saya melihat sekarang ni ada persoalan dah mula timbul. Apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin menyatakan berhubung tentang vaksin yang begitu banyak, iaitu sekitar 6 juta dos vaksin yang terpaksa dilupuskan. Jadi dalam ini Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Muhammad Fuad Zakasi yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, dia menuntut jawapan berhubung dengan pembaziran dos vaksin COVID-19. Sebagaimana didedahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin. Dia kata amat mengejutkan bila Perdana Menteri mengumumkan 6 juta dos vaksin penggalak COVID-19 tidak dapat digunakan. Ia terpaksa dilupuskan. Bukankah itu satu pembaziran? Berapa banyak kerugian? Siapa yang membuat pesanan? Siapa pula yang untung? Kenapa kempen penggunaan gagal? Dan siapa yang bertanggungjawab? Itu soalnya dalam satu kenyataan dalam Facebook pagi semalam, saudara. Kerana dalam sidang media kemarin, Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihatkan orang ramai mengambil dos penggalak kerana melindungi diri mereka daripada wabak coronavirus. Jadi Perdana Menteri juga mendedahkan bahawa rekod Kementerian Kesihatan menunjukkan hanya 49% daripada rakyat yang telah mengambil dos penggalak
mereka setakat ini. Katanya, dos penggalak itu tidak mendapat sambutan seperti dos pertama dan kedua. Ini menjadikan negara mempunyai lebihan. Itu 6 juta dos vaksin. Saya dah bercakap dulu lagi, saya kata. Kalau kita nak buat order ataupun simpanan, perlu ada tempat simpanan. Vaksin ni, dia bukan boleh terdedah begitu saja. Seingat saya lah, CEO Pfizer pun mengatakan kalau kita bawa vaksin ini mesti disimpan di bawah tempat simpanan yang mempunyai kesejukannya 70%. 70% di bawah ini kesejukan peti ais. Itu keadaannya. Ya, sebab itu Datuk Puak Zakasi menggesa supaya Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Tan Sri Nur Hisham Abdullah tampil menjelaskan perkara tersebut. Sebagai Ketua Pengarah Kesihatan, beliau kena jawab. Rakyat ingin tahu, rakyat perlu tahu. Dan kerajaan baru hari ini mesti menyiasat kerana perkara ini didedahkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saudara. Itu satu. Dan sekarang ni ada orang bertanya, bila nak ambil tindakan. Bagaimana saya baca sebentar tadi, 2 orang pengarah bergelar datuk telah pun dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, saudara. Kita kena ingat, saudara, sebab itu ramai orang bertanya, bila. Saya nampak sudah pun bermula. Kerana dalam ucapan pertama sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan iltizamnya untuk membongkar perbelanjaan berhubung 92.5 bilion ketika Perikatan Nasional mentadbir negara. Malah, ketika itu beliau mengumumkan bahawa pihak SPRM sudah pun membuka kertas siasatan mengenai isu tersebut. Datuk Seri Anwar juga memaklumkan, jadi daripada maklum awal, beliau terima dari pegawai di Kementerian Kewangan bahawa terdapat pelanggaran serius dalam tata kelola perbelanjaan 92.5 bilion. Sebab itu tumpuannya diberikan kepada persoalan 92.5 bilion. Dalam ucapan tersebut, dalam Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dilihat seolah memberi peringatan kepada pihak berkuasa agar siasatan tidak dilengahkan. Saya repeat ataupun saya ulangi ungkapan kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Katanya, you are dealing with a new Prime Minister and I mean what I say. Itu ketegasan beliau di Parlimen. Artinya, kaki tangan, SPRM, pihak berkuasa, anda sekarang menyantuni Perdana Menteri yang baru dan saya tegas mahu melihat persoalan ini ditangani. Itu dilepaskan oleh Saudara Ibrahim waktu di Parlimen, saudara. Malah, dalam ucapan tahun baru juga, saudara, di masjid, saya dah kena dalam 3-4 malam dulu saya dah beritakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan adanya mantan Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan yang memunggah berbilion wang negara keluar negara. Jadi persoalan yang menarik untuk kita kupas adalah mengapakah Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat ataupun memberikan keutamaan kepada siasatan 92.5 bilion. Banyak tu, saudara, bukan sikit. Persoalannya, apakah 92.5 bilion itu tidak ada penyalahgunaan kuasa dan ketirisan. Jadi pembongkaran ketirisan 92.5 bilion itu adalah diibaratkan sebagai membuka kotak Pandora. Selalunya orang bercakap Pandora box. Siasatan ke atas 92.5 bilion ini pasti akan mengheret setiap ahli politik yang terlibat melakukan penyelewengan ke atas wang rakyat saat mereka berkuasa, saudara. Saudara Razana, adakah semua orang-orang menteri-menteri terdahulu kita sabar dulu, kita tunggulah, saudara. Tunggu siasatan. Jadi, apakah selain daripada isu dah 92.5 bilion ini, hanya isu itu saja yang nak ditangani? Tidak mungkin, saudara. Kerana sebenarnya di dalam kotak Pandora berhubung projek optik fiber di zon Sabah.
Ada cerita juga mengenai vaksin yang sebagaimana saya lafazkan tadi dan pelbagai skandal. Saya yakin saya, percayalah, apabila kotak Pandora sudah dibuka, maka Jabatan Peguam Negara dan Mahkamah akan mengalami era yang paling sibuk dalam sejarah negara saya. Saya yakin gitu. Dan semalam seorang ketua pegawai eksekutif, CEO, sebuah syarikat swasta telah pun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej ransangan ekonomi sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Maka sudah bermulalah siasatan. Tadi kita dengar itu berhubung dengan pembelian saham bangunan Menara Kuala Lumpur. Ini tentang 92.5 bilion. Suspek berusia 42 tahun itu ditahan malam semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan. Jadi menurut sumber, CEO itu dihadapkan di Mahkamah Magistrate pagi tadi dan direman selama 5 hari. Sehingga 10 Januari saya. Tak pasal-pasal. Dah mula pakai. Macam saya katakan saya, ramailah nanti akan pakai sama ada baju kuning ataupun baju ungu. Dah disegit ke mahkamah. SPRM telah pun membuka beberapa kelas siasatan. Semalam saya dah bercakap. Terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai menjadi dalang ataupun orang tengah kepada beberapa syarikat untuk memperoleh projek menilai antara 50 juta hingga 500 juta secara runding terus. Ini yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak mahu lagi melihat adanya projek-projek runding terus. Saya dah mengulasnya. Saya dah kata, seandainya anda memperoleh projek ataupun kontrak kerajaan secara runding terus, seandainya ada aktiviti ataupun perkara-perkara yang menyangkut soal pemberian ataupun tumbuk rusuk, segeralah surrender yourself. Berjumpa dengan menteri ataupun pegawai yang terbabit, serah diri agar projek yang anda dapat itu dapat diteruskan, tetapi bukanlah dengan harga sebagaimana yang ditawarkan kepada anda. Contoh saya katakan, kalau projek itu nilainya 50 juta, sedangkan ia tidak sampai pun 50 juta, mungkin ada perbezaan 30 juta, ataupun 20 juta, ataupun 5 juta, ataupun daripada 50 hingga 500 juta, mungkin ada bezanya dalam 10 juta, 20 juta, surrender. Saya sanggup buat, tapi ini keadaannya, kontrak ini nilainya 450 juta. Saya tak ada masalah, 50 juta ni ketepikan. Kerana sebenarnya 50 juta ni bukan untuk saya, untuk orang tertentu. Jadi, tampil ke hadapan. Ini yang diharapkan oleh rakyat dan pimpinan hari ini, saudara. Kerana katanya sebanyak hampir 90% projek yang diberikan secara runding terus masih belum dilaksanakan. Kerana tiada pengeluaran surat setuju terima lagi. Jadi justru itu SPRM akan memfokuskan kepada siasatan terhadap baki 10% projek yang sedang berjalan, membabitkan perkembangan projek antara 10 hingga 20%. Saudara, 9 Disember lalu, SPRM berkata fokus siasatan adalah berhubung dakwaan salah guna dana pakej ransangan ekonomi ketika COVID-19. Ia akan tertumpu kepada 92.5 bilion, iaitu jumlah yang dibelanjakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. SPRM mengharapkan isu-isu yang melibatkan dana kerajaan dari peruntukan yang dianggarkan berjumlah 530 bilion yang dibelanja itu dapat disiasat secara tuntas. Kerana berdasarkan jumlah itu, katanya 92.5 bilion melibatkan dana kerajaan, manakala 437.5 bilion bukan daripada dana kerajaan. Dalam pada itu, sumber berkata suspek yang ditahan dipercayai menerima rasuah bagi menghubungkan antara kontraktor dan pihak atasan. Beberapa kontraktor yang disoal siasat mengaku mereka bersetuju membayar komisen sebanyak antara 3 hingga 5% dan dimasukkan ke dalam akaun
sebuah parti politik kononnya untuk tujuan pembiayaan politik ataupun political fund. Sementara itu, menurut Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dihubungi oleh media, beliau mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Artinya sekarang, saudara, bermulalah era pembersihan sedang dilakukan. Saya melihat, malam semalam saya dah berkata, malam kemarin saya dah katakan, bahawa mereka tidak akan lepas dari tindakan undang-undang. Bagi mereka yang pernah terlibat, kontraktor ataupun pemain-pemain industri yang sebelum ini dijengah oleh orang tengah ataupun ada diminta oleh pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berkuasa, bahawa selama waktu mereka berkuasa adanya tuntutan yang elemen rasuah ini surrender, lebih baik serah diri, saudara, daripada sampai waktunya bila anda dicekup oleh SPRM, dah anda tak akan jadi sebagai crown witness ataupun saksi penting. Kerana waktu itu anda sudah pun saudara Juanda bomba merapu. Apa yang merapu saya tak tahu. Saya cuma memberi pencerahan, saudara. Saya cuma memberi pencerahan apa yang berlaku. Saya dah katakan apakah Juanda bomba tak bersetuju dengan pendedahan, pembersihan dilakukan. Kita warga cinta damai. Bila saudara kata merapu je, saya tak tahulah, saudara. Saudara Ahmad Dali, ikan bilis je yang kena cekup. Saya tak nampak saudara Ahmad Dali. Saya tidak nampak budaya memberkas ikan bilis. Tapi kalau dah mula, seorang dah mula dicekup dan ada beberapa lagi, maka ia membuka Pandora Box. Inilah yang ditunggu oleh rakyat selama hari ini. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mengatakan beliau tetap akan melakukan siasatan kerana beliau menentang elemen korupsi. Rozana, istilah perang. Tak payah istilah perang. Sekarang ni, kita sekarang ni melakukan pembersihan. Terima kasih Saudara Zuri Ismail. Secara user dia kata dah hampir musnah negara ini dalam tangan orang. Saya tak mau menuduh secara peribadilah, saudara. Jadi saya bukan laman saya ini untuk kita tunjul orang itu orang ini. Tidak. Kita berterima kasih pada Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan pimpinan negara. Khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudah pun memperlihatkan elemen beliau mau melaksanakan apa yang diharapkan dan apa yang dijanjikan dalam musim-musim kempen pilihan raya dulu. Saudara Ismail, terbaiklah Yang Berhormat Datuk Seri PM. Tindakan sudah pun bermula. Kita amat mengharapkan jangan tunggu lama-lama. Mereka yang berada di luar negeri pun kena dipanggil balik. Kita tahu ada juga kalangan mereka tu yang masih berada di luar negeri dan mula berkira-kira. Sebab itu sekarang ini, saudara, gangguan sedang dilakukan terhadap kepimpinan negara. Lain tak ada. Matlamatnya pertama sekali serang pimpinan UMNO dulu. Kerana kalau UMNO itu collapse, UMNO itu dapat dikuasai oleh mereka, maka lumpuhlah kerajaan perpaduan ini. Dan bolehlah mereka berkira-kira untuk melepaskan diri daripada usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara Lan Kumar dia kata SPRM terbaik bekerja untuk rakyat. Betul, saudara. Baik, saudara, tak usah kita panjangkan lagi isu ini. Biarlah pihak berwajib melakukan siasatan dan menghadapkan mereka ke muka pengadilan. Tidak ada ikan bilis. Kita tak peduli sama ada ikan bilis ataupun ikan kerapu ataupun jerung. Malahan kalau jerung, lebih cepat kita cekup, mudah untuk kita menyelesaikan masalah. Sebagaimana impian Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau berucap di Parlimen dulu. Dalam isu Pandora Paper dan sebagainya, Panama Paper, beliau mahu supaya wang yang dibawa ke luar negeri, yang dipindahkan ke luar negeri, dibawa balik ke negara ini. Kerana itu adalah merupakan wang rakyat, saudara. Baik, saudara. Malam tadi, ini orang dah mula fokus pada UMNO. Kerana pada 11 bulan nanti bermulanya Mesyuarat Agung UMNO. Malam tadi Mesyuarat Majlis Tinggi UMNO telah pun diadakan sampailah jam 11.30 malam. Walaupun tiada kenyataan resmi yang dikeluarkan, seperti biasa mesti ada kenyataan media.
Tapi menurut penerangan daripada Ketua Penerangan, Datuk Saudara Hisham Jalil dan juga Sisa Agung apabila ditemu oleh para wartawan, bahawa rupanya malam tadi mesyuarat Majlis Tinggi banyak menumpukan kepada persiapan untuk menghadapi Perhimpunan Agung UMNO bermula 11 hingga 14 Januari ini. Paulah saudara. Majlis Tinggi UMNO bagaimanapun menggantung UMNO bahagian arau selepas didapati melanggar perlembagaan dan disiplin parti. Itu kata Datuk Saudara Hisham. Dan untuk itu UMNO akan segera melantik ketua pentadbir secepat mungkin. Tak boleh dibiarkan tergantung begitu saja. Kerana ketua bahagian dia telah pun dipecat, bertanding atas tiket bebas. Begitu juga isterinya, ketua wanita dan beberapa jawatan kuasa juga sedang disiasat bakal diambil tindakan. Jadi kita digantung UMNO bahagian arau. Mungkin dalam seminggu dua ini akan diumumkan pentadbir yang baru. Mudah-mudahan di samping kerajaan berusaha untuk membersihkan negara daripada elemen rasuah dan sebagainya, UMNO juga harus melakukan pembersihan. Begitu juga Majlis Tinggi tetap memutuskan bahawa Datuk Syahidah Kasim dan isterinya yang juga Ketua Wanita UMNO bagai itu Datin Sri Samsah Yassin dilucutkan keahlian selepas melanggar perlembagaan parti. Begitu juga permohonan itu Ketua UMNO bahagian Datuk Tajuddin. Datuk Tajuddin digantung berkuat kuasa. Jadi rayuannya ditolak oleh Majlis Tinggi. Jadi hari ini beliau tidak boleh berhak untuk mengatakan dia sebagai ketua bahagian Pasir Salak, saudara. Sebab cuma yang masih lagi belum ada pengesahan berhubung dengan kedudukan Ketua UMNO bahagian Alor-Star, Datuk Muhammad Yusuf Ismail. Kerana beliau mengatakan telah pun digantung bersama-sama dengan ahli parlimen Pasir Salak dulu, iaitu Datuk Sri Tajuddin Rahman. Susah Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan menerusi akaun Twitternya berkata, perkara utama yang dibincangkan bukan soal penggantungan, bukan soal pemecatan, tapi adalah berhubung perincian jadual perhimpunan. Ini yang paling penting. Kerana perhimpunan kali ini akan meminda dua isu perlembagaan. Itu pertama, memecat ataupun menggantung ataupun secara hilang kelaikan seseorang ahli yang bertanding ataupun menyokong parti pembangkang. Yang kedua, kedudukan Ketua Penerangan di perangkat bahagian akan dianggap sebagai perwakilan yang sah. Bukan lagi pemerhati dan sebagainya. Sebab itu, walau bagaimanapun, pada perhimpunan yang bermula pada 11 hingga 14 Januari nanti, semua ketua-ketua penerangan bahagian telah pun dijemput untuk menjadi sebagai pemerhati dulu. Ini penting. Kerana mereka inilah akan memberi penerangan di peringkat bahagian, saudara. Itu apa yang berlaku dalam UMNO. Saya pun ingatkan adalah berlakunya pemecatan dan penggantungan. Tapi nampak gayanya Majlis Tinggi dan Presiden UMNO mahu menghadapi musim Perhimpunan Agung ini dengan keadaan tenang. Tak maulah dalam kecoh-kecoh. Itu keadaannya, saudara. Bagaimanapun, saudara, cuma yang kita agak, macam saya kata semalam, saya terkejut juga berhubung tentang langkah Sutera di Kinabalu. Katanya pergolakan politik di Sabah masih lagi bagaikan api dalam sekam. Ini memungkinkan. Kerana pada mulanya Datuk Sri Syafiq Abdal, dia mendakwa dia mempunyai cukup bilangan adun yang menyokong beliau dengan menggunakan akuan bersumpah. Tapi bagaimanapun, setelah berlaku penjelasan itu dan ini, pertemuan dan demi pertemuan diadakan, kata-katanya sekurang-kurangnya 11 daripada 17 ahli Dewan Undangan Negeri UMNO dikatakan menolak kerjasama dengan Parti Warisan dalam cubaan untuk membentuk kerajaan negeri Sabah. Katanya sebelah adun sebabit enggan memberi sokongan kepada Warisan. Sebaliknya kekal menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur untuk terus mengetuai kerajaan negeri Sabah. Adalah difahamkan sokongan pemimpin terbabit kepada Haji Ji dizahirkan dalam pertemuan di kediaman Ketua Menteri malam semalam. Selepas perjumpaan semua pemimpin UMNO di bangunan UMNO Sabah petang kemarin. Senarai 11 adun
yang menyokong Datuk Asri Hajiji adalah Datuk Yaakob Khan, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Adun Karambunai, yang juga merupakan Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Sabah. Datuk Andi Muhammad Suyadi Bandi, itu Adun Tanjung Batu. Datuk Muhammad Hamsan AG Supian, Adun Sungai Sibuga. Datuk James Ratib, Adun Sugut. Datuk Harun Durabi, Adun Bengkoka. Datuk Dr. Yusof Yaakob, Adun Sindumin. Dan Datuk Remy Unggi. Adun ni, Datuk Remy Unggi ni adalah adun yang dilantik. Dia tidak bertanding tapi dilantik. Sebab Dewan Undangan Negeri Sabah mempunyai kelebihan boleh melantik 6 orang ahli Dewan Negeri. Ya, saudara. Begitu juga yang turut tidak bersetuju untuk menyokong Datuk Seri Syafiee, iaitu Datuk IR Syahilmi Yahya selaku Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Adun Tanjung Keramat. Datuk Jasni Daya, Adun Pantai Dalit. Datuk Muhammad Asad Bistari, Adun Tempasuk. Dan Datuk Syuami Nasir, adun yang dilantik. Selain itu, pendirian 7 adun daripada Pakatan Harapan menyatakan, semalam saya dah baca semalam, iaitu 7-nya daripada parti DAP, diikuti 4 dari DAP, saudara, 2 dari Keadilan, iaitu parti PKR, dan seorang daripada Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, itu UKO, dan 1 adun Kadamaian yang juga ahli Parlimen Penampang selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, iaitu Datuk Iwan Benedict. Mereka turut hadir pada Majlis Ramah Mesra Tahun Baru 2023 bersama Adun Gabungan Rakyat Sabah di Pusat Konvensyen. Jadi kerjasama warisan dan UMNO memerlukan sokongan parti lain. Kalau nak adakan pertukaran ketua menteri sebagainya, dia perlu parti lain. Kerana warisan saat ini memiliki 19 kerusi. UMNO ada 17 kursi. Jadikan jumlah kedua-duanya baru 36 kursi daripada 79. 79 itu 6 dilantik, artinya 73. Kalau 36 masih belum lagi majoriti, saudara. Jumlah itu tidak mencukupi tanpa sokongan parti-parti yang lain. Jadi JRS ketika ini mempunyai 29 kursi. 15 kursi adalah bekas ahli Parti Berbumi Bersatu, PBM. 7 daripada Parti Bersatu Sabah, PBS. 6 daripada Parti Solidariti Tanah Airku, STAR. Dan 1 daripada Parti Maju Sabah. Selain itu, JRS juga turut disokong oleh seorang adun bebas dan seorang adun Parti Harapan Rakyat Sabah, PHRS. Jadi dengan sokongan 7 adun PS, JRS memiliki kekuatan 38 kerusi ataupun 49 kerusi jika termasuk 11 ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO. Jadi kalau 49, mesti majoriti. Sebab itu, saya dipahamkan bahawa Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor, telah pun mengumumkan bakal melakukan rombakan kabinetnya. Secara keseluruhan belum lagi siapa-siapa inputnya. Tapi, menurut sumber yang dekat dengan Hajiji, ada kemungkinan Ketua UMNO Sabah, iaitu Datuk Bong Mokhtar, bakal digugurkan bersama dengan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Jafri Arifin. Semua itu memberitahu pengurusi JRS itu akan membawa masuk adun Pakatan Harapan Sabah ke dalam jemaah menteri. Jadi kerajaan negeri yang terajui Hajiji kini mempunyai 53 daripada 79 kerusi termasuk adun yang dilantik. Ya saudara, 29 JRS, 17 Barisan Nasional, sokongan lain daripada parti-parti mesra, kerajaan, itu Parti Kesejahteraan Demokratik, 3, PAS 1, Parti Harapan Rakyat Sabah 1, Parti Bangsa Malaysia 1 dan Bebas 1. Sementara itu, di pihak pembangkang, Sabah memiliki 26 kerusi, 19 daripada warisan dan 7 Pakatan Harapan. Itu keadaannya, saudara. Baik, daripada negeri di bawah bayu, kita menyeberang ke negeri Melaka. Sekarang ini, saudara, saya nak bagi tahu bahawa sudah pun mula adanya petition berhubung dengan keputusan pilihan raya yang lalu. Saya nak jelaskan kepada anda, selepas pilihan raya, selepas ditahu keputusan, tiap-tiap calon tak boleh menghantar bantahan ataupun petition. Ia perlu digazetkan oleh Suruhanjaya pilihan raya dulu. Selepas Suruhanjaya pilihan raya menggazetkan
keputusan itu, maka dalam tempoh selepas 21 hari. Contohnya, kita pilihan raya itu hari 19 hari bulan. Dia belum digazetkan. Mungkin seminggu, 2 minggu ke, lepas itu maka Suruhanjaya pilihan raya akan menggazetkan keputusan tersebut. Mana menyatakan secara rasmi, inilah keputusannya. Dan dalam tempoh selepas 21 hari, selepas gazet itu dilakukan, maka barulah adanya bantahan ataupun diizinkan bantahan yang dibuat oleh setiap calon-calon yang merasakan berlaku kepincangan dan sebagainya. Jadi, negeri yang pertama, semalam saya katakan kawasan Lubuk Antu sudah pun menghantar petisyennya kerana berdasarkan kepada keraguan terhadap jumlah undi yang dikira dan sebagainya, kerana majoriti yang dipilih, yang diperolehi oleh calon yang menang di kawasan tersebut hanya 100 undi saja. Dan lebih mengemparkan sekarang ni, desas-desus mengatakan Melaka akan menjadi negeri pertama terpaksa mengadakan pilihan raya kecil selepas PRU 15. Ini kerana menurut beberapa sumber, pilihan raya kecil di Melaka ini bakal terjadi kerana katanya salah laku dan melanggar peraturan SPR Suruhanjaya pilihan raya yang telah dilakukan oleh calon dari sebuah parti. Semua bukti kukuh yang menjurus kepada salah laku tersebut telah diperolehi dan akan dijadikan bahan bukti di mahkamah nanti. Ini keadaan saya. Ini menyebabkan seseorang ahli parlimen kehilangan kelaikan selaku ahli parlimen, sekaligus menyebabkan berlakunya pilihan raya kecil terpaksa diadakan. Alah difahamkan, ahli parlimen tersebut, dia dulu pernah jadi timbalan menteri dan sebagainya. Terpulang, saya tak boleh sebut nama saudara, kerana ini masih lagi dalam peringkat petisyen dan katanya bukti-bukti kukuh. Kalau benar mahkamah itu mereka yang berjaya itu seandainya adanya elemen rasuah, elemennya undinya yang meragukan dan sebagainya, maka pastilah jawatan mereka sebagai wakil rakyat itu akan terlucut. Macam di Lubuk Antu. Dan saya juga, tengah hari tadi, saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau adalah ahli parlimen Gua Musang yang di mana diragui tentang majoriti, iaitu dia kalah pada 138 undi, 170 undi. Tapi bagaimanapun, satu petisyen telah dibuat, bukan olehnya tetapi oleh pengundi dan beberapa pengundi dalam kawasan Gua Musang kerana didapati ada berlakunya rasuah. Jika ini berlaku dapat dibuktikan di mahkamah, maka sudah pasti calon di Gua Musang itu akan dibatalkan. Dan saya dipahamkan bahawa banyak lagi kawasan-kawasan yang dimenangi oleh calon-calon daripada parti PAS katanya. Banyak yang ada elemen-elemen, khususnya di Kelantan dan sebagainya, ada bukti nyata berlakunya rasuah politik. Ini tidak diizinkan. Suruhanjaya pilihan raya akan menerima atau memfailkan setiap bantahan yang dilakukan. Jadi saya merasakan saudara, besar kemungkinan banyak lagi pilihan raya kecil yang akan berlaku seandainya bantahan itu diterima oleh mahkamah. Sebab tempoh 21 hari sudah pun terlaksana kerana Suruhanjaya pilihan raya telah pun menggazetkan keputusan-keputusan tersebut, saudara. Baik, saudara, ini kedudukan yang saya terima. Bagaimanapun masih lagi saya melihat dalam musim-musim untuk menghadapi pemilihan Parti UMNO. Semalam saya dah bagi tahu. Dan ini juga dalam waktu makan tengah hari tadi ada seorang peguam, dia pun bersetuju dengan pandangan saya bahawa pilihan raya, pemilihan parti dalam UMNO tidak semestinya dapat diadakan dalam waktu terdekat. Artinya selepas pilihan raya parlimen, ia hendaklah 5 atau 6 bulan selepas pilihan raya negeri. 6 negeri akan mengadakan pilihan rayanya. Kalau 6 negeri itu mengadakan pilihan raya pada bulan Mei, mana selepas 6 bulan. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Artinya Oktober lah baru ada pemilihan parti. Itu mungkin berlaku. Tapi bagaimanapun, keadaan masih lagi heboh, masih lagi kecoh, masih lagi menjadi perbualan. Bukan sekadar di kedai kopi, bukan sekadar perbualan rakyat, bahawa usaha-usaha yang masih dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan Presiden UMNO. Bagaimanapun saya dipahamkan, menurut catatan dalam My TV online, saudara, agak menarik.
untuk kita fikirkan bersama. Katanya sebelum ini, Dr. Mahathir sememangnya dikenali sebagai politikus yang sangat berkuasa dan sering memberikan wahyu kepada ahli-ahli politik dan juga pada pegawai kerajaan. Dan beliau sangat licik dalam permainan politiknya. Sebab itu kabarnya kalau selama ini dia menaja seseorang calon untuk bertanding jawatan Presiden Parti UMNO, kabarnya beliau telah pun menarik sokongan terhadap parti tersebut kerana dia telah dapat wahyu berkemungkinan calon tersebut juga akan terjebak dalam pembersihan korupsi yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Katanya, saya sebelum ini beliau mencaturkan supaya seseorang ahli parlimen itu yang berpotensi untuk diangkat sebagai presiden. Matlamat lain tak ada saya. Untuk seandainya dia jadi presiden UMNO, maka dia akan membawa UMNO keluar daripada sokongan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Kerana itu, saudara, kita jangan pandang enteng apa yang dilontarkan oleh Datuk Lokman 2 malam dulu. Bahawa Dr. Mahathir sedang berkira-kira menaja seseorang yang mempunyai keuangan yang kukuh dan disokong, dibantu oleh kalangan kroni-kroninya untuk mencabar Presiden UMNO. Kerana bagi saya melihat apabila berlakunya pembukaan kotak Pandora ini, saudara, saya harap kalau tidak disegerakan, bahawa kalau di atas kertas memanglah Datuk Seri Zahid Hamidi tak ada masalah untuk menghadapi saingan. Tetapi beliau dijangkakan menghadapi masalah kalau budaya politik wang ini masih diizinkan. Kerana nampak gayanya sudah ada aliran seseorang yang ditaja. Dia mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh. Sebab itu akan berlaku jong pecah, you yang kenyang. Saya dah bercakap, saya lihat juga, saya nampak sahabat saya, Saudara Said juga menyatakan, Saudara Iswadi juga ada bercakap tentang seandainya Presiden UMNO ini ditumbangkan oleh mana-mana calon yang ditaja oleh pihak sebelah sana. Sebelah sana itu maksudnya Perikatan Nasional ataupun Dr. Mahathir dan kaum kerabatnya, maka sudah pastilah kalau itu kemenangan itu berpihak pada mereka, maka sokongan UMNO atau Barisan Nasional sejumlah 30 kerusi itu akan ditarik, tidak lagi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam keadaan begini, pastilah akan berlaku langkah Sheraton 2 ataupun scheme of things sekali lagi. Saya dah bercakap, dari maklumat yang didapati, percaturan sedang rancak dilakukan di setiap cawangan dan bahagian UMNO di seluruh negara. Kem-kem yang ditaja oleh orang tertentu dilaporkan sedang berusaha keras untuk memastikan perwakilan yang akan mengundi dan menyokong calon-calon mereka. Walaupun sambutan yang diterima di peringkat akad umbi agak suam-suam kuku, namun sentimen pengundi boleh berubah di saat-saat akhir. Ini kena ingat, saudara. Saat-saat akhir kadang-kadang wang mengatasi segalanya. Pendirian dan tingkah laku manusia sangat sukar untuk ditafsirkan. Lebih-lebih lagi apabila adanya sogokan wang dan pelbagai janji. Jangan lupa, saudara, apa yang diambil oleh UMNO dalam PRU 15. Di atas kertas, jangkaan awalnya, UMNO tidak menghadapi sebarang masalah untuk menang sekurang-kurangnya 85 kerusi. Tetapi akhirnya, di atas faktor sabotaj, dalaman, rasuah politik wang, aliran sokongan pengundi, tiba-tiba berubah di saat akhir, tanpa UMNO menyedari. Dalam keadaan begini, saya ingin mengingatkan teman-teman yang menyokong dan berdiri teguh di belakang Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO harus berwaspada. Kerana usaha-usaha sedang dijalankan sekarang. Saya difahamkan ia sudah pun menjalar di peringkat cawangan-cawangan. Kerana pemilihan UMNO kali ini, dia bukan hanya terletak pada perwakilan ke Kuala Lumpur saja. Ia bermula daripada persidangan bahagian. Artinya perwakilan daripada cawangan ke persidangan bahagian. Itu yang saya katakan sejumlah dalam 23,000 lebih. Ahli-ahli UMNO akan buat ketetapan siapa calon yang akan mereka pilih. Keadaan inilah akan berlakunya jong pecah, you kenyang, saudara. Ini tidak dapat dinafikan, sedang berlaku dan akan berlaku. Malahan, saya menyangkakan pada 11
Januari nanti, pertemuan-pertemuan juga akan diatur untuk membolehkan aliran sampul putih dan sebagainya. Kerana persiapan itu mahu diadakan demi lestarinya dalam keadaan memastikan Presiden UMNO ditumbangkan. Tumbang Datuk Seri Zahid Hamidi, maka mudahlah kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim di Anjung, kuasa Seri Perdana itu terbubar. Jadi pulang pada saudara, saya melihat kalau kita mahu melihat negara ini segera dibersihkan dari segala elemen korupsi, kita mahu melihat bahawa cahaya baru dalam pentadbiran negara, jangan sesekali kita membiarkan elemen-elemen yang mengganggu gugat dalam kepimpinan UMNO. Seandainya UMNO diganggu gugat, pastilah Pakatan Harapan juga tergugat dan kerajaan perpaduan ini juga boleh tergugat. Ini politik saya. Dalam politik, trust nobody, suspect everybody. Dalam politik, everything is possible. Tidak ada teman yang berkekalan, tidak ada musuh juga yang berkekalan. Kita ulah lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.